Baik, kita mulakan boleh? InsyaAllah. Boleh insya-Allah. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, alhamdulillah, seperti biasa sebelum kita mulakan pengajian kita, mari kita sama-sama mulakan dengan membaca suratul Fatihah, yang mana kita akan sama-sama khususkan pembacaan ini buat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa juga dikhususkan buat kedua orang tua kita, sama ada mereka masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca ini, kedua orang tua kita juga akan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah ini juga majlis ini akan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, serta kita diberikan sedikit sebanyak kepahaman dengan apa yang akan kita belajar pada malam ini, insya-Allah. Ala hazin ya wa kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aftah alaina futu al-arifin wa faqhna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Baik, kita akan sambung balik pengajian kita tentang ulumul Quran, yakni ilmu-ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran. Kita dah sedia maklum, ulum ni maknanya kata jamak ataupun plural dalam bahasa Inggeris. In English they name it as a plural. Maknanya banyaklah ilmu-ilmu. Kalau satu ilmu dia panggil singular, itu satu dia, tapi ni banyak. Dan hari ini insya-Allah kita akan sambung balik ilmu yang ketujuh pula. Kita dah sampai ke ilmu yang ketujuh ni. Yang pertama, kita belajar ilmu sejarah Al-Quran. Kedua, ayat-ayat yang turun dekat Mekah dengan kat Madinah. Dikenali sebagai ayat-ayat Makkiyah dan juga Madaniyah. Yang ketiga, kita dah kenal juga sedikit sebanyak tentang ilmu terjemahan. Keempat, kita ada ilmu tafsir. Kelima, kita ada ilmu takwil. Lepas tu, kita ada masuk juga yang keenam, tertinggal dia ada ilmu dok, kita dah belajar juga tentang ilmu resam. Resam dengan dok. Lepas tu yang ini baru kita masuk yang ketujuh. Yang ketujuh ni ilmu asbabun nuzul. Apa makna asbabun nuzul? Dia dari perkataan asbab. Asbab ataupun sebab. Kalau orang Melayu cakap sebab lah. Baik. Asbabun nuzul. Nuzul ni maknanya turun. Sebab apa ayat ini turun? Ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dalam Al-Quran ni, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini di atas sesuatu peristiwa ataupun kejadian. Ada sebab-sebab dia. Sebab ada peristiwa inilah ayat ini turun. Ataupun ada sesuatu kejadian, ayat ini turun. Tapi bukan semua ayat-ayat Quran mempunyai asbab. Mempunyai sebab. Sebab ada juga ayat Quran yang tidak ada asbabun nuzul. Itu memang tak ada sebab. Memang Allah nak turunkan ayat tu. Allah nak perintahkan kita lakukan sesuatu ke, Allah itu urusan Allah. Dia nak turunkan, memang ini kalam dia. Maknanya kalam Allah ni dia bersuka. Dia nak turunkan ke, tak nak ke, itu urusan dia. Tetapi ada juga yang di atas sebab-sebab tertentu. Kadang-kadang ada peristiwa-peristiwa yang mana Rasulullah SAW pun tak tahu apa nak buat. Dia tak mau ambil keputusan dia, dia tunggu sampai wahyu Allah Subhanahu Wa Taala turun. Jadi dia ikut apa yang Allah perintah, itu dia ikut. Rasulullah tak macam kita, pandai-pandai je buat keputusan. Rasulullah tak. Yang mana dia tahu, dia buat. Kalau yang mana dia tak tahu, dia tunggu sampai perintah Allah melalui wahyu Al-Quran. Ini dia panggil
mempunyai sebab-sebab tertentu, dia ikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Rasulullah ni hanyalah persuruh Allah. Apa saja yang Allah suruh, dia akan lakukan. Dia kira dia messenger kan. Messenger ni dia menyampaikan saja. Apa yang Allah nak sampaikan kepada kita ni melalui perantaranya Rasulullah SAW. Baik, kita tengok ilmu asbabun nuzul ni. Nanti saya akan bawa juga lah sedikit banyak contoh-contoh dia. Okey, kita masuk bab ilmu asbabun nuzul, maknanya sebab apa ayat itu turun. Itu daripada perkataan asbabun, apa asbabun ni? Asbabun nuzul makna turun. Malam nuzul Quran, malam Quran itu diturunkan. Itu dia panggil malam nuzul Al-Quran. Malam nuzul Al-Quran ni pada malam yang keberapa? Siapa nak jawab? Malam nuzul Quran. Dia kan ada 3 peringkat. Masa kita belajar sejarah kemarin, ada 3 peringkat ayat Quran ini diturunkan. Pada peringkat yang pertama, kan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan ke Lauh Mahfuz. Sebanyak 30 juz. Peringkat kedua diturunkan ke langit dunia. Kan? Di Baitul Izzah pun 30 juz. Lepas tu peringkat ketiga baru dia turun bertahap kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun lebih kurang. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kita kena faham daripada sejarah dulu. Kalau kita kata malam asbabun nuzul tu, ada malam yang Rasulullah mendapat wahyu di atas Gua Hira. Dia naik Jabal Nur, di atas Jabal Nur, ke atas tu satu gua, nama dia Gua Hira. Itu malam tu dikenali sebagai malam nuzul Al-Quran. Dan majoriti ulama sepakat mengatakan ia adalah pada malam yang ke-17 Ramadan. Sebab tu ni tak lama lagi kita nak jumpa Ramadan ni kan. Nanti bila masuk bulan Ramadan, bila masuk di malam 17 tu, sana sini nanti asatidzah ni akan buat ceramah tentang wahyu ni turun, apa kelebihan Al-Quran dan sebagainya. Baik, kita akan sambung balik. Asbabun nuzul ni berasal daripada 2 perkataan. Satu daripada perkataan asbab ataupun sebab. Yang lagi satu ni daripada perkataan nuzul, bermakna turun. Turunnya sesuatu ayat tu. Baik, asbabun nuzul ataupun sebab ni, sebab turunnya ayat adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab sesuatu ayat Al-Quran diturunkan. Asbabun nuzul adalah sebahagian daripada ilmu tafsir Al-Quran dan ia juga merupakan salah satu cabang ilmu yang terpenting dalam ulumul Quran. Asbabun nuzul ni antara cabang-cabang ilmu yang penting. Siapa nak jadi pentafsir Al-Quran, dia mesti nak ada ilmu asbabun nuzul. Kalau dia tak ada ilmu asbabun nuzul, dia tak boleh menafsirkan Al-Quran. Sebab dia tak tahu ayat ni turun sebab apa. Dia cerita pasal sebab orang kafir, tapi kita pula tak tahu, kita kan sebab untuk kita pula orang Islam. Kadang-kadang dia turun untuk orang Islam, tapi kita ambil ayat ni, kita ceritakan kepada orang-orang yang bukan Islam pula. Pun dia tak kena juga. Maknanya dia tak boleh jadi seorang pentafsir Al-Quran. Nak jadi pentafsir Al-Quran ni mesti nak ada ilmu ni. Dia nak ada semualah ilmu-ilmu yang ada dalam ulumul Quran ni, tapi antara yang terpenting adalah asbabun nuzul. Lepas tu dia nak tahu pula ayat ni masih digunakan ataupun dah dimansuhkan. Itu nanti kita akan masuk bab nasikh wa mansuh. Dari sudut bahasa Arab dia pula apa makna dia? Adakah dia kata-kata yang hakiki, hakikatnya macam tu, ataupun dia kata-kata majaz. Majaz ni kata-kata kias. Dia kiasan. Yang Allah kiaskan perumpamaan kepada sesuatu benda. Ini kita kena faham dulu. Baik, asbabun nuzul ni, yang sebab-sebab ayat ni turun, saya dah bilang tadi, ada benda yang ada sebab, ada tak ada sebab. Baik. Walaupun bukan semua ayat-ayat Al-Quran yang turun mempunyai sebab atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada sesuatu wahyu yang turun, namun pada umumnya asbabun nuzul memudahkan para mufassir untuk menemukan tafsiran serta pemahaman sesuatu ayat di sebalik terjadinya sesuatu peristiwa. Ia juga memberikan jawapan tertentu terhadap pertanyaan tertentu yang dikemukakan kepada baginda Nabi SAW. Baik. Maknanya ada benda yang bila ada soalan-soalan ditanyakan kepada Rasulullah, Rasulullah tidak menjawab secara spontan. Ada yang dia jawab, tapi ada yang dia tak jawab. Dia bilang dia hold dulu jawapan tu, dia tunggu sampai wahyu turun baru dia jawab.
Rasulullah tak suka jawab suka-suka. Dia tak tahu, dia cakap tak tahu. Sampai wahyu turun, dia sampaikan. Baru dia kasih tahu. Ini cara Rasulullah menyampaikan sesuatu jawapan apabila ditanya sesuatu soalan. Dan ianya juga dia bilang kat atas ni tadi, asbabun nuzul ni memudahkan para mufassir. Saya punya cursor nampak tak arrow ni? Nampak arrow? Nampak Ustaz. Tak nampak Nampak. Nampak? Okey. Asbabun nuzul ni juga dia memudahkan para mufassir untuk menemukan tafsiran serta pemahaman sesuatu ayat di sebalik terjadinya sesuatu peristiwa. Dia mudahkan para mufassir. Mufassir ni siapa? Orang yang menafsirkan Al-Quran dikenali sebagai mufassir. Kalau dah ramai orang yang tafsirkan Al-Quran, ini singular mufassir. Dia punya kata jamak ataupun plural dia punya plural. Mufassir ni kalau dah ramai, dikenali sebagai mufassirun. Jadi sesiapa yang dia ada title sebagai mufassirun, maknanya mereka ini adalah orang-orang yang spesialis ataupun ahli dalam bidang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dia memang ahli tafsir. Siapa ahli tafsir, dia punya title is mufassir. Ataupun mufassirun ramai. Siapa yang ahli hadis, ahli hadis ni pula dia dikenali sebagai muhadisin. Diorang ada dalam punya title masing-masing. Siapa yang pakar dalam bidang ilmu tasawuf dikenali sebagai ulama-ulama ahli sufi. Kalau imam-imam bahagian fiqah seperti imam-imam empat mazhab, mereka punya title pula dikenali sebagai para fuqaha. Jadi setiap ulama ni dia ada bidang-bidang dia dan dia ada nama-nama dia. Title dia tu ada. Sama macam doktor. Kalau kita sebagai doktor, tapi kita cuma pakar dalam bidang gigi je. Nak tampal gigi, cabut gigi, itu kita pakar. Kita punya title akan dikenali sebagai dentist. Itu dia punya title. Kalau kita pakar jantung, dia kenali sebagai cardiologist. Kalau bahagian mental, pakar yang bahagian mental macam kat IMH, kita kalau pergi dekat IMH, dia orang punya doktor ni semua dikenali sebagai psychiatric. Semua ada title lah, maknanya baru kita tahu daripada title tu kita tahu dia ni pakar ini, dia ni pakar itu. Jadi mufassir ni adalah orang-orang yang pakar dalam bidang menafsirkan ayat-ayat Quran. Dan dia kena bergantung penuh dengan asbabun nuzul ni. Sebab tu penting asbabun nuzul untuk semua pentafsir Al-Quran. Baik, selain itu, ia juga terdapat penetapan sesuatu hukum di sebalik sebab turunnya sesuatu ayat. Mengetahui asbabun nuzul mempunyai dasar yang penting bagi mufassir memahami makna tersebut. Dia kena faham dulu. Sebab dia melibatkan kadang-kadang ada yang ayat ni turun, dia melibatkan bab hukum. Jadi kalau kita tak faham ini, asbabun nuzul, macam mana kita nak keluarkan hukum? Sebab tu mufassir ni dia mesti nak pakar dalam bidang asbabun nuzul. Dia tahu sejarah dia. Dia tahu cerita dia kenapa ayat ni turun. Waktu bila, apa kejadian yang ada waktu tu. Baru dia boleh mengistimbatkan hukum. Istimbat maknanya mengeluarkan hukum. Kalau tak kita baca Quran, kita tak nampak adanya perintah Allah kat situ. Itu maknanya hukum-hukum yang kita kena laksanakan. Baik, saya ambil contoh dulu. Contoh seperti surah ni, surah Al-Qalam. Ini contoh asbabun nuzul yang pertama saya ambil. Baik, siapa nak baca surah ni? Surah Al-Qalam. Lisa nak try baca? Saya cuba Ustaz. Boleh, siapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wa ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka ajran ghayra mamnun. Wa inna laka la lagi satu dulu. Wa innaka la ajran. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'alla
Maaf. La'ala, Wa in jangan la'alla macam ada sabdu ya atas. ya Ustaz, ya Ustaz, ya Ustaz. La'ala. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul muftun. Maftun. Maftun. Bukan muftun. Bi ayyikumul maftun. Okey, tadi Alisa baca tadi muftun tadi mula-mula. Oh Tak ya. tahu dia. Inna rabbaka huwal a'lamu biman Jangan huwal. Huwa. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Jumari, ayat nombor 6 tu apa bacaan dia? Nombor 6. Bi ayyi kumul maftun. Bi ayyi kumul maftun. Okey. Ada dua huruf ya tu. Apa nama hukum ni? Dari segi ilmu tajwid dia hukum. Bi ayyi. Ya pertama tak pakai. Yes. Dia terus masuk kat ya nombor 2. Lupa Ustaz. Okey, Sarah. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini tengah tanya buat hukum tajwid dulu ni. Ini Ayyikumul maftun. Dia tak masuk yang pertama, dia skip yang kedua. bukan idgham mislain syag. Idgham mislain syaghin, mim mati jumpa mim. Mim mati. Nama Ustaz lupa apa Kak Junada pernah baca tajwid nama-nama hukum. Boleh ingat Kak Junada? Lisa ingat? Saya cuba Ustaz. Boleh. Idgham mutajan nisain saghir. Mutama, bukan mutajab. Mutama. Mutama nisain, dua huruf yang bersamaan sifat dan makhraj. Kalau mutajab, dua huruf yang bersamaan makhraj tapi berlainan sifat. Itu mutajab. Macam huruf dal jumpa huruf to atau jumpa huruf ta. Itu dia makhraj sama tapi sifat dia lain. Yang ni dua-dua sama makhraj sama sifat. Sebab dua-dua sama huruf. Kan? Dia panggil idgham sebab tu dia masukkan ke dalam ya nombor 2, dia letak sabdu. Maknanya ya tu ada dua huruf ya yang sabdu tu. Kan? Bi ai kumul. Dia masuk ai tu tu panggil idgham. Mutamas lain sebab dua huruf yang bersamaan sifat dan makhraj. Kan? Mutamas lain syaghir sebab yang pertama tanda sukun, tanda mati, yang kedua berbaris bawah. Ya pertama tanda mati, kedua ni ya ada baris bawah. Mana tanda mati dia dah hilangkan. Asal dia bawah bi hamzah ya mati atas ai, ada mati kat atas ya ni. Kenapa dia hilangkan? Sebab dia nak masukkan, dia nak idghamkan. Jadi hilangkan, dia idghamkan, dia kena letak sabdu. Mutama. Dia bukan mutajah. Baik, ayat ni yang tadi Lisa baca ni, kan, kita tengok dari sudut makna dia dulu. Okey. Surah Al-Qalam ayat 1 sampai 7 yang tadi Lisa baca, dia bermaksud nun. Okey, nun ni tak ada terjemahan dia sebab dia adalah huruf-huruf muqatta'ah. Nun, Yasin, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ha Mim. Ni semua huruf-huruf muqatta'ah. Tapi tadi Lisa baca ada wave nun, kena baca 6 harakat. Dari segi hukum tajwid, dia dikenali sebagai apa? Nama hukum. Yang tadi ada wave ke atas nun tu. Tak? Kita tengok ayat 1 ni tadi. Kan ada wave tu. Siapa boleh ingat? Mad lazim harfi mukhaffaf. Yes. Musakkal. Musaqqal. Tak ada sabdu muhaffaf, sorry. Kalau ada sabdu musakkal. Dia muhaffaf betul. Alhamdulillah. Lazim harfi sebab dia huruf harfi. Kalau kalimah mad lazim kalimi. Dia adalah antara huruf-huruf yang muqatta'ah. Muqatta'ah ni huruf-huruf rahsia. Kan? Kita tak tahu apa makna dia.
Jadi dia cuma letak situ nun aja. Dan ada juga ulama-ulama penterjemah Al-Quran ataupun yang tafsirkan Al-Quran, dia kata apa tak? Wallahu a'lam. Maknanya hanya Allah yang maha mengetahui apa makna nun tu. Kita pun tak tahu. Itu dari sudut rahsia dia lah. Dia kita pun tak tahu. Tapi kalau macam nombor 2 punya ayat ni, baru dia terjemahkan. Bukan nombor 1 punya ayat, tapi yang bab nombor 2 ni. Yang second half punya nombor 1 ni. Wal qalami wa ma yasturun, baru diterjemahkan. Jadi terjemahan dia, demi kalam dan apa yang mereka tulis. Makna demi kalam ni, maknanya apa? Yang tadi tu, huruf waw ni, bukan waw dan. Dia ada waw qasam. Qasam ni makna waw sumpah. Wal qalami, demi kalam. Bukan dan kalam. Ni demi kalam dan apa yang mereka tulis. Berkat nikmat Tuhanmu, yakni kamu, berkat nikmat Tuhanmu, kamu, yakni Muhammad, Nabi Muhammad SAW, sekali-kali bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Okey. Surah Al-Qalam, ayat 1 sampai ayat 7 ni, ada satu peristiwa terjadi, sebab tu ayat ni turun. Peristiwa ini terjadi ketika Rasulullah SAW sedang sebarkan dakwah di kota Mekah. Kan? Orang-orang kafir Quraisy ketika itu banyak yang bilang Rasulullah ni gila. Kan? Dia bilang, alamak, dia ni Muhammad dah gila lah. Apa agama dia bawa? Kan? Agama kita ni sembah berhala dah betul. Korang ni pergi bawa Muhammad pula. Muhammad bawa dah apa agama pun tak tahu. Jadi diorang cakap Nabi Muhammad ni gila. Bila dia kata gitu, Allah turunkan ayat ini untuk menguatkan lagi bahawa Nabi Muhammad bukan gila. Kan? Ini adalah wahyu dari Tuhanku. Kan? Kalam. Kalam ni macam kalamullah kan. Kata-kata Allah kan. Demi kalam aku ni, kata-kata aku ni. Dan apa yang mereka tulis dalam Quran tu, kan? Berkat nikmat Tuhan kamu Muhammad. Sekali-sekali bukan orang gila. Dia maknanya ayat ni menguatkan lagi ataupun dia emphasizekan lagi yang Nabi Muhammad ni bukan orang gila. Kalau tak orang boleh terpengaruh dengan orang-orang kafir Quraisy kata Nabi Muhammad gila. Tapi ayat ni menguatkan lagi. Sebenarnya ada peristiwa yang Nabi Muhammad ni dituduh macam-macam. Even macam-macam lah. Orang kalau tak suka apa dia buat pun ada je kan. Jadi apa Nabi Muhammad buat, dia bilang Nabi Muhammad gila lah, Nabi Muhammad pakai sihir lah. Kan? Sorry to say, ada juga yang cakap Nabi Muhammad ni gila perempuan pun ada. Kan? Pasal isteri dia ramai. Kan? Tapi kalau kita tengok dari sudut isteri-isteri dia, cuma satu je nak dara. Yang lain pun janda, dia sebenarnya membantu orang-orang janda. Dia bukan kahwin atas dasar nafsu, tapi kahwin atas dasar untuk membantu mereka. Ini beza dia. Kalau dia kaki perempuan, mesti dia cakap nak dara. Banyak apa dekat Mekah tu semua. Tidak, dia bukan atas dasar tu. Baik, ayat seterusnya pula. Siapa nak baca ni? Ini contoh asbabun nuzul nombor 2, surah An-Nur. Sarah, lama tak dengar suara Sarah. Allah Ustaz. Okeylah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli mri'in minhum maktasaba minal ism wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Sadaqallahul azim. Azim. Okay, dia ada wakaf Hasan itu yang tadi tu. Ayat ni
La tahsabuhu syarral lakum. Sarah berhenti situ. Kalau nak sambung boleh tak, Ra? Syarral lakum bal boleh. huwa khair. Boleh tak? Boleh sambung tak? Boleh. Boleh. Kalau sambung jadi hukum apa? Apa Iklab. Ha? Iklab. Oh. Bukan. Izhar Syafawi? Bukan. Ah, Cuba teka. Izhar syafawi bukan. Iklab bukan. Iklab nun mati ataupun tanwin jumpa ba. Tanwin. Tanwin jumpa ba. Ini mim mati. Asal dia kak mim mati dia pankum, dia hilang dengan tanda mati kom dia. Tapi yang kat ujung nanti dah ada balik. Khairul lakum kan, bawah dia yang kat wakaf jaiz tu ada tanda mati balik. Yang atas pekom tak ada, bawah pekom ada. Kenapa? Jumari, yang tak ada tu apa hukum? Tak apa, nanti kita main tajwid juga sekali-sekali. Lama tak polis perang tajwid dah. Sekali ni. Ikhfa Syafawi. Ikhfa syafawi. Betul. Ikhfa syafawi, mim mati jumpa ba saja. Kalau idgham Islami Syahrir, mim mati jumpa mim. Tapi kalau dia jumpa yang balance huruf ada 28 kan, ada balance 26 huruf, any one of 26 huruf, as long as bukan mim, bukan ba, dia ada tanda mati. Macam kat bawah. So kalau mim mati berjumpa dengan mim boleh dipanggil idgham Islami ma'al ghunna juga? Tak boleh. Dia Tak okey. boleh. Nanti kita tengok Macam ni. Yang ini yang dekat wakaf jaiz ni ada lakum ni, dia ada tanda mati sebab sebelah dia huruf lam. Kan? Tapi kalau ma'al guna dari sudut bahasa boleh lah, Jamal. Pasal apa? Ma'al ni bersama guna dengung. Boleh. Masukkan bersama dengung, betul. Kan? Dia kalau wasal bukan izhar syafawi, Ustaz? Ini izhar syafawi. Kalau wasal? Jumpa lam. Kalau wasal? Izhar syafawi. Izhar syafawi. Kalau wasal. Lakum jangan dengungan. Lakum likul lim. Lim ni pun mim mati jumpa ra. Dia jumpa any huruf as long as bukan mim, bukan ba. Dia kena nyatakan bacaan dia izhar. Okey. Nama hukum dia tengok Kita tengok ri'im mim ada satu. Ada? Likul lim ri'im minhum mim ada satu. Ri'im ada? Mim. Okey. Minhum hum dia ada mim sabdu juga. Ada dua mim sabdu. idgham Islami Syahrir. Dua-dua ada sabdu kan? Betul tak? Betul. Okay. Dua-dua ada sabdu, dua-dua wajibul guna. Maknanya wajib kena dengungkan dia. Itu maknanya ma'al guna tadilah. Yang saya cari ma'al guna kan kena bersama dengung, betul. Tapi dari sudut nama hukum lain. Dengung sama. 100% suara dia keluar kat hidung, mulut tutup rapat. Tapi dari sudut hukum, nama lain. Sebab mim sabdu yang pertama ni, sabdu dia keluar disebabkan tanwin kat bawah hamzah tu. So that is idgham ma'al guna. Yang second mim sabdu ni, dia keluar sabdu bukan disebabkan nun mati, bukan disebabkan tanwin, disebabkan mim mati. Hum ni asal dia hamim mati depan hum. Jadi disebabkan mim mati dia keluar sabdu. Mim kedua, itu dia panggil idgham Islami Syahrir. Baca sama, dengung. Baca dengung, tapi nama hukum lain. Kalau yang atas dia pula ni, usbatum minkum. Tum ada mim sabdu. Semua keluar. Itu pun idgham ma'al-ghunnah. Usbatum minkum. Itu pun idgham. Sebab mim sabdu tu keluar disebabkan tanwin domatain tu. Dekat ta marbuta tu ada domatain. Jadi dia kena tengok mim ni keluar sabdu disebabkan siapa. Kalau disebabkan nun mati atau tanwin, idgham ma'al-ghunnah. Kalau disebabkan mim mati, idgham Islami Syahrir. Kalau dia tak disebabkan mim mati, tak disebabkan tanwin, tak disebabkan nun mati, dia dikenali sebagai wajibul ghunnah. Wajib dengung dia.
Nampak tak? Ini cara nak tengok nama-nama hukum dia. Dia dengung, tapi hukum lain. Kita baca 2 harakat, mat asli baca 2 harakat, tapi bukan semua 2 harakat itu mat asli. Sebab mat badal pun 2 harakat, mat iwad pun 2 harakat, mat silah qasira pun 2 harakat. Jadi kita kena faham tu dulu. Ini 2 harakat apa hukum? Selalu saya tanya kadang, ini mat asli, asal 2 je mat asli. Tak. Kadang-kadang mat badal pun 2 harakat. Mat silah qasira pun 2 harakat. Mat iwad pun 2 harakat. Dia macam analogi apa tahu? Bukan semua Nabi itu adalah Rasul, tapi semua Rasul itu adalah Nabi. Sambil adik. Bukan semua orang Islam itu beriman, tapi semua orang beriman itu adalah orang Islam. Itu cara dia punya kaedah lah. Pembagian hukum-hukum tajwid ni. It's quite interesting juga lah kalau nak belajar ilmu tajwid ni kan kita nampak macam mana cara ulama nak keluarkan sumber hukum. Sebab ilmu tajwid zaman Nabi tak ada. Ini satu benda yang tak ada pada zaman Nabi, dia adakan oleh para ulama untuk kita belajar baca. Ini dikenali sebagai bid'ah. Kaedah ini, kaedah yang bid'ah ni maknanya Nabi tak pernah buat. Tapi ulama buat. Nabi cuma baca aja panjang, pendek, dengung, tak dengung. So ulama-ulama yang ulama especially bagian Quran ni dia panggil Ahlul Qura. Dia orang yang buat ni. Nama hukum. Kenapa terjadi. Kalau tak susah juga. Dengung, tak dengung. Jadi orang kena buat istilah-istilah nama hukum. Idgham al-ghunna, idgham bil-ghunna, wajibul ghunna. Zaman Nabi tak ada istilah ni. Mak lazim kalimi, mak lazim harfi semua tak ada. Ini ulama yang buat. Zaman Nabi cuma baca je. Macam gini, macam itu, panjang, ni dengung, ni tak dengung, ini samar-samar. Jadi ulama yang bilang samar-samar tu ikhfa. Yang tak dengung tu, yang jelaskan tu izhar. Dia orang yang buat. Untuk apa? Untuk memudahkan kita belajar baca Quran. Baik, ayat yang ini pula, contoh asbabun nuzul, sebab ayat ini turun. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahawa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Azabun azim. Azim ni besar. Azim maknanya besar. Azim boleh dikira besar ataupun boleh dikira agung. Kita mohon ampun, astaghfirullahalazim. Kita mohon ampun kepada Allah yang maha agung. Tapi agung ni kira besar lah. Siapa jadi agung dia paling besar. Tak, kat Malaysia tu agung dia rank paling besar. Prime Minister pun kalah dia. Dia lagi besar, dia agung. Agung yang boleh kasih dia punya final say. Kalau kita tak ada raja kan, tak ada agung, kita siapa paling besar? Presiden lah. Sampai ada. Baik, ayat ni turun. Sebab ada orang bawa berita bohong. Dia bawa berita bohong, dia sebarkan berita bohong tu. Dia dah jadi satu berita fitnah. Kepada keluarga Nabi SAW. Agak-agak cerita pasal siapa ni? Siapa pernah dengar keluarga Nabi yang pernah kena fitnah ni siapa? Pernah dengar tak sejarah-sejarah? Nak kena faham sikit-sikit sejarah baru kita nampak asbabun nuzul ni. Siapa pernah dengar keluarga Nabi? Siapa yang kena fitnah di antara keluarga Nabi dalam ayat ni turun? Aisyah. Pernah dengar? Siapa pernah kena fitnah? Aisyah. Kenapa Aisyah difitnah? Sebab dia. Dia keluar. Ini kejadian ni sebenarnya Rasulullah agak stres juga ni. Sebab tu Allah turunkan ayat ni. Dia difitnah berselingkuh. Aisyah dia difitnah ada affair dengan sahabat Nabi. Okey, dia bercerita macam ni. Aisyah dan juga sahabat-sahabat Nabi dengan Rasulullah ramai-ramailah orang-orang Islam ni, dia orang bermusafir. Jadi waktu nak balik Madinah, biasanya dia orang ni kita kena bayangkan waktu tu dia orang bukan naik kereta macam kita kat jalan raya ke apa tak dia orang naik unta.
So diorang konvoi, jalan kat padang pasir konvoi, naik gunung turun gunung lah apa semua kan. Baik, cara Rasulullah punya ajar bermusafir ni, dia ada cara dia. Pertama, dia ada orang yang pandai jalan, Rasulullah letak kat depan. Rasulullah akan berada di tengah konvoi itu. Dan nanti kat belah belakang sekali, about few meters away, kat belah belakang sekali, Rasulullah akan letak satu orang sahabat dia, kan, yang jalan paling belakang. Kenapa dia letak satu? Kalau ada sesiapa yang tertinggal barang atau tersesat jalan, orang yang kat belakang tu boleh ambil dia, bawa balik. Maknanya orang yang kat belakang tu tahu jalan juga. Jangan sampai kita dah jalan, orang dah belok, dia ni belakang pula tak belok, dia tersesat kan. So at least ada lagi satu orang kat belakang yang boleh bawa dia balik supaya dia tak sesat. Okey, ketika di atas unta, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia naik atas unta tu, dia tengah naik jalan nak balik kan. Tiba-tiba dia terperasan bila dia pegang dada dia ada pakai satu rantai, ada loket. Rantai dengan loket tu hilang kat badan dia. Jadi dia dapat tahu, yang dia dapat perasan yang benda ni tercecer. Apa dia buat? Dia U-turn balik dia pergi unta jalan ke belakang. Jadi orang dah makin jauh lah. Kan? Rasulullah pun tak perasan pasal Rasulullah nak jaga lain-lain jemaah ni kat depan. Kan? Jadi dah makin jauh, Aisyah pergi U-turn tanpa memberitahu sesiapa sebab dia ingat nak cari loket dia tu. Bila dia U-turn balik kat belakang, sahabat Nabi yang ditugaskan kat paling belakang sekali ni, dia ternampak Aisyah seorang-seorang U-turn. Nah, jadi apa dia buat? Dia tolong Aisyah carikan rantai ni. Jadi makin lama makin jauh sahabat tinggalkan. Kan? Rasulullah tinggalkan Aisyah dengan sahabat yang kat belakang ni makin jauh. Jadi sahabat yang kat belakang ni, dah habis cari-cari tak jumpa ni, dia bawa balik Aisyah ke Madinah. Sampai kat kota Madinah, kan, mereka telah menyebarkan berita bahawa Aisyah sedang berselingkuh. Maksudnya dia ada affair dengan sahabat Nabi. Nah, yang bernama Safwan bin Mu'attal. Safwan ni sahabat yang dia pun tak salah sebab dia nampak isteri Rasulullah. Tak, kalau saya nampak awak tercecek pun saya akan bawa awak balik. Apa? Takkan saya nak tinggalkan awak pada pasir seorang-seorang. Kan? Jadi ini peristiwa ni terjadi. Peristiwa ini dikenali sebagai Hadithul Ifki. Peristiwa Hadithul Ifki inilah peristiwa yang mana Aisyah difitnah. Jadi Rasulullah agak pressure juga bila difitnah. Tapi dia tak boleh buat apa-apa. Sebab orang dah sebarkan. Dah spread the rumours very fast. So what can he do? Dia tak boleh buat apa-apa. Cuma dia nak redakan keadaan. Dia hantar Aisyah balik rumah bapa Aisyah. Yakni sahabat Nabi jugalah yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah kan anak Abu Bakar kan. Dia hantar balik. Supaya things macam tak jadi lebih bercelaru lah. Dia nampak semua dah semua balik. Nanti dia bilang dia ambil balik. Tapi sementara nak tunggu semua ni, bila berita dah spread, ayat tadi tu turun. Dia kira apa ayat tadi dia macam defendkan Aisyah ni. Dia defend Aisyah. Dia bilang Aisyah tak salah. Kan? Itu spread rumor saja. Maknanya Allah lebih maha mengetahui, betul tak? Apa benda pun Allah lebih maha mengetahui. Sebab tu kalau kita tengok ayat ni tadi, kan? Yang Zahra baca tadi kan, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Maknanya is part of yang dalam rombongan itu juga. Diorang kalau tak suka seseorang, apa orang tu buat pun dia akan jadikan benda tu macam besar cerita tu. Padahal tak ada apa-apa pun. Kan? Jadi yang sahabat ni tadi yang bawa Aisyah balik ni, nama dia Safwan bin Mu'attal ni, dia nak cakapkan dia tidak ada affair dengan Aisyah pun susah sebab tak ada proof, tak ada evidence. Jadi apa dia punya proof? Allah Maha mengetahui, Allah turunkan wahyu ni. Kisah peristiwa Hadithul Ifki ni adalah kisah fitnah yang terbesar berlaku di zaman Rasulullah SAW, dan peristiwa itu melibatkan keluarga Rasulullah SAW. Kisah ini berlaku kepada isteri kesayangan Rasulullah SAW, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang telah difitnah pada ketika itu.
fitnah yang diperkatakan pada ketika itu sedikit sebanyak mempengaruhi dan juga memandang buruk pada beliau, apatah lagi melibatkan isteri kesayangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai suami dia pun rasa a bit down lah bila orang fitnah isteri dia orang. Dengan seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Safwan tadi. Safwan bin Mu'attal. Jadi bila ayat ni, adanya kejadian tadi, ayat ni pun turun. Untuk menguatkan lagi, yang berita disebarkan itu adalah fitnah. Bukan betul. Berita tipu. Begitulah cekalnya dan tabahnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menerima berita itu dengan hati terbuka dan menerima dugaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang anggap itu sebagai satu cara Allah nak menduga iman dia. Peristiwa itu juga telah memberikan kesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menimbulkan keraguan untuk mempercayainya. Rasulullah pun dah macam 50-50 ni, betul ke diorang cakap ni kan? Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah menyucikan dan membersihkan nama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan turunnya surah An-Nur ayat yang ke-11 tadi. Barulah Rasulullah lega. Ini fitnah. Sebab tu fitnah ni bahaya. Kadang-kadang diorang spread rumors very fast without knowing anything apa sebenarnya yang terjadi. Memang betul Safwan balik dengan Aisyah kat belakang sekali. Itu yang lagi bertambah spread. Sebab kita pun kena ambil pengajaran. Kita pun jangan nampak je sesuatu benda, dengar sesuatu berita tanpa kita sidik, terus kita pun tumpang semangkuk juga. Sebar-sebarkan. Especially zaman sekarang, semua everything in our fingertip. WhatsApp, Facebook, macam-macam ada lah. Dapat je shoot. Sekali kalau kita shoot yang bagus, okeylah. Baguslah, bukan tak baguslah. Tapi kalau kita shoot yang fitnah, maknanya kita pun jadi antara penyebar fitnah. Sedangkan Allah dah bilang tadi, siapa yang menyebarkan fitnah, dia mendapat azab yang azim tu, azab yang besar. Azab Allah ni besar. Kalau Allah dah kata azim ni, maknanya memang besar. Ini kira azab yang berat. Maksudnya gitu. Kan? Zaman Rasulullah SAW pun memang dah ada fitnah dah. Bukan zaman kita. Cuma zaman kita ni rasanya lebih mudah lagi lah. Everything in our fingertips saja lah. Tekan je 2-3 words dalam WhatsApp dan apa je, orang kalau percaya je dah rosak lah. Jadi huru-hara lah. Mouth to mouth spread lain lah. Jadi maknanya kita kena berhati-hati lah. Kita kena ambil pengajaran. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah pernah bersabda, lebih kurang maksud dia macam ni. Fitnah, memang zaman Nabi dah ada. So Nabi kata apa tau? Fitnah itu sedang tidur. Barang siapa yang menggerakkannya, sudah cukup bagi mereka mendapat laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya fitnah memang ada. Tapi fitnah tu tak bergerak. Dia sedang tidur ni kata kiasan lah. Rasulullah kiaskan kepada dia diam aja fitnah. Kita jangan gerakkan dia. Kita gerakkan dia saja dah cukup untuk kita dapat laknat daripada Allah SWT. Allah melaknati siapa yang menggerakkan. Menggerakkan ni maknanya mencetuskan fitnah ni dah dapat laknat daripada Allah SWT. Apa lagi menyebarkan. Kalau menyebarkan lagi buruk lah. Macam ayat tadi bilang, siapa yang menyebarkannya dia boleh dapat azab yang amat berat. Azabun azim tadi. Jadi berhati-hati dengan bab-bab fitnah ni. Itu cara Islam mengajar kita supaya berfikir, kan, merenung, mentadabburkan ayat tu dulu, kan, kena siasat dulu. Kan. Kadang-kadang benda ni pun tak ada kaitan kita, kita buat bodoh sudah. Yang ada kena-mena dengan kita bolehlah. Kan. Pertahankan, tapi kalau tak ada kena-mena, dah ini bukan urusan kita. Jadi kita buat tak tahu dah. Ini sekarang kat Facebook pula sibuk pasal sajat. Diorang pun tanya lah, macam mana Ustaz sajat ni nak murtad? Biarlah, saya nak cakap apa? Bukan kena-mena pun dia nak Islam ke, dia nak jadi murtad ke, saya bukan boleh tolong dia pun. Masuk Johor pun saya tak boleh. Saya pun tak kenal dia. Biarlah saya bilang. Apa kita boleh buat? Doa je lah yang terbaik. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati dia ke, kan? Allahuakbar. Kita tak tahu apa-apa berita pucuk pangkal kat Malaysia bercerita semua. Saya diam. Saya bilang. Saya tak nak masuk campur. Saya bilang. Okey, contoh ketiga pula. Asbabun nuzul. Ayat apa pula ni?
Surah Al-Kafirun. Ni senang sikit ni, Kafirun. Selalu dah hafal ni. Siapa nak baca? Yang senang-senang ayat ni, Kafirun. Balqis, lama tak dengar Balqis baca. Mana Balqis? Baca Kis. Ada tak Balqis? Ada Ustaz. Okey, baca Kis. Lama tak dengar Balqis punya suara lah. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Okey. Ini dia Lisa. Tadi Lisa tanya. Idgham mutajanissain. Ya, Lisa yang cakap yang tadi hukum idgham mutajanissain. Ya Ustaz. Okey, ini ayat 4 baru betul idgham mutajah. Yang tadi idgham mutamah. Yang abattum. Dia tak masuk badal tau. Asal dia badal mati atas bad. Tapi dia terus skip pergi dekat ta. Sebab tu ta tu ada sabdu. Wala ana abidum ma abattum. Bad tu dekat ta bukan kat dal. Itu idgham masukkan. Mutajanisain, huruf ta dengan huruf dal ni tempat makhraj dia keluar sama dekat ujung gigi depan ni. Dia dal, ta sama to. Tempat keluar dia makhraj sama. Tapi sifat berbeza. Sebab huruf dal ada qalqalah, huruf ta tak ada qalqalah. Huruf ta ada sifat hamas, huruf dal tak ada sifat hamas. Itu yang dia panggil sama makhraj berlainan sifat. Kan? Kalau tengok macam gini, baik jangan tulis huruf dal kan. Tapi dia kena tulis. Sebab ada hukum kat situ. Idgham mutajanisain. Syaghir sebab badal mati atas dia mati tu. Tanda sukun, jumpa tamim mati depan tom. Tom tu berbaris. Dia tanda sukun bertemu berbaris, dia panggil syaghir. Kalau dua-dua berbaris, dia panggil apa? Jumari ingat. Dua-dua berbaris. Jamalia, boleh ingat? Kabir saya. Kabir. Sorry. Kalau mutlak. Sorry, apa dia? Sorry, ada. Okay. Baru orang bel. Tak ada. Orang tanya pasal macam mana nak tahu syarir dengan kabir. Kan? Dia pasal. Kalau mutlak, macam mana nak tahu dia mutlak pula? Mutlak ni huruf yang berbaris jumpa tanda mati. Dia jadi mutlak. Izhar mutlak. Kan? Dia ada. Sebab tu kita nanti belajar hukum-hukum izhar, ada satu hukum nama dia izhar mutlak. Nun mati jumpa waw sama nun. Tapi dia bukan idgham al-gunah. Dia ada 4 kalimah dalam Quran. Izhar mutlak ni seperti dunya, bunya, sinwanun, kinwanun. 4 kalimah ni. Dunya ni kan dal nun mati atas dun, mati depan dun, ya alif di atas ya. Jadi nun mati jumpa ya, dia tak dengungkan. Itu izhar mutlak. Baik, ayat ni surah Al-Kafirun ni. Ada 6 ayat. Kita tahu makna dia. Kan? Tentang orang kafir. Okey, satu lagi. Yang ayat nombor 4 ni ada lagi satu lagi. Hukum ni. Bukan hukum lah. Tanda bulat ni. Lonjong ni. Apa nama dia? Sarah, yang bulat lonjong ni apa Sarah? Allahu Akbar. Yang atas huruf nun tu ada alif, atas alif. Dia selalu ni, benda ni ada kat atas alif, waw dan ya. Apa nama dia? Lonjong tu. Jamal, support dia, try tengok apa nama dia. Yang lonjong tu. Kak Junaida pernah belajar dia tak? Yang lonjong ni apa nama dia? Ipa ada Ipa? Bukan sifar Ustaz.
Bukan sifir. Ya, sipir apa nama dia? Dia ada dua sipir, satu bulat, satu lonjong. Yang ni lonjong. Sifir. Lupa lah. Sifir makna apa sifir? Kosong. Orang Melayu cakap sifar kosong kan. Yes. Yang ini dia panggil sifir mustatil. Mustatil lah. Kalau bulat, sifir mustadir. Hadir, okey. Bulat, awak wakaf tak pakai, awak sambung pun tak pakai huruf yang ada lonjong atau yang ada bulat tu. Tapi huruf yang ada lonjong ni dekat atas alif, maknanya apa? Kalau awak sambung, wasalkan dia, dia tak pakai. Jadi na tu kena baca pendek. Wala ana abidum ma'abattum. Maknanya na dia pendek. Tapi kalau berhenti, alif tu pakai. Itu bezanya si lonjong. Sifir mustatil maknanya sifir kosong, mustatil ni lonjong. Sifir mustadir yang bulat. Jadi dia kosong yang bulat. Bulat tu makna mustadir. Tapi jaranglah kita berhenti situ pasal dekat sangat kan. Wala ana. Dekat sangat. Ini contohlah kalau nak berhenti, contoh kita ambil ayat nombor 3. Wala antum abiduna ma a'budu wala ana. Boleh berhenti situ tapi 2 rakaat. Sambung kena ghostan balik. Wala ana abidum ma abadtum. Sifir mustatil. Baik, yang bermaksud ni ayat tadi. Katakanlah wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Okey. Ayat ni turun pun ada sebab. Ada asbab lah maknanya. Dia ada sebab. Dia ada satu peristiwa, satu kejadian yang mana orang-orang kafir Quraisy ni dia agak takut dengan Rasulullah ni sebab Rasulullah ni makin lama makin banyak yang peluk agama Islam. Jadi diorang cakap, lama-lama orang-orang Quraisy ni semua kan, orang kafir Quraisy jadi Islam ni susah juga kita kan. Dah tak ramai lagi orang sembah berhala. Kan diorang takut. Jadi diorang menawarkan Rasulullah dengan macam-macam tawaran. Dia nak sogoklah Rasulullah konon kan. Untuk mempengaruhi baginda Nabi SAW dengan menawarkan kekayaan. Rasulullah nak harta, dia kasih harta kalau dia nak. Agar beliau menjadi orang yang paling kaya sekali kat kota Mekah. Millionaire lah, taruh billionaire ke apa kat Mekah, dia paling kaya. Diorang boleh kongsi-kongsi harta kasih. Tapi jangan sebarkan agama Islam. Ataupun kalau Rasulullah nak dikahwinkan dengan sesiapa saja yang beliau kendaki, just name it. Diorang akan carikan, diorang akan kasih Rasulullah kahwin. Perempuan paling cantik ke, perempuan paling muda ke, diorang suruh Rasulullah pilih. Kan? Jadi Rasulullah pun tak nak kasih harta, tak nak kasih perempuan, tak nak. Betul tak? Asalkan yang penting, dan cakap kalau Rasulullah nak, yang penting jangan sebarkan agama Islam. Usaha orang kafir Quraisy ini disampaikan dengan berkata, inilah kami sediakan bagimu wahai Muhammad dengan syarat agar engkau jangan merendahkan Tuhan kami. Dan sembahlah Tuhan-Tuhan kami selama setahun. Maksudnya apa? Nabi Muhammad dah bilang berhala ni bukan Tuhan kita. Jadi diorang rasa macam merendahkan dia punya berhala. Kan? Sebab Rasulullah selalu kata apa? Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Allah yang maha tinggi. Allah yang maha agung. Kenapa bukan berhala? Itu diorang rasa terhina. Sebab tu diorang sogok Rasulullah. Suruh ambil harta, suruh nak kahwin dengan siapa pun. Rasulullah tak ambil pun. Bahkan ada hadis yang mengatakan Rasulullah kata dengan mereka apa tau? Andai kata mereka letakkan di sebelah tangan kanan ni, di sebelah tangan kanan Nabi ni matahari dan di sebelah tangan kiri Nabi bulan sekalipun, Nabi tidak akan berhenti menyebarkan agama Islam. Bukan nak kasih harta, kasih apa, kasih bulan dengan matahari pun Nabi tak nak. Nabi akan terus sebarkan agama Islam. Itu dia kata kiasan lah, matahari dan bulan ni kan, pun Nabi tak nak. Itu ayat tu turun. Dan ada juga bila Rasulullah dah kata gitu kan, dia tak nak juga. Lepas tu orang-orang kafir Quraisy ni negotiate dengan Rasulullah.
Dia bilang apa? Dalam riwayat lain pula dikatakan bahawa kaum kafir Quraisy sudah mula merasa bimbang kerana dari masa ke semasa bertambah ramai orang Quraisy yang telah memeluk agama Islam. Maka orang kafir Quraisy pun berkata kepada baginda Nabi SAW, sekiranya engkau tidak keberatan mengikuti kami menyembah berhala selama setahun, kami akan mengikuti agamamu dengan menyembah Tuhanmu selama setahun pula. Bila diorang dah offer macam-macam tak boleh juga, diorang cakap, okey Muhammad, macam gini je lah, aku masuk agama Islam. Kita ramai-ramai. Pasal orang Arab ni dia ada macam dia panggil apa, dia punya kabilah tau. Dia ada dia punya tribes, dia punya chief tribe ni, kalau masuk dia pengikut dia semua akan masuk. Jadi dia punya chief ni cakap, okey, aku masuk, aku bawa aku punya pengikut kabilah aku semua aku masuk. Tapi ada syarat. Syarat dia tahun ini, aku sembah Tuhan kau, tahun depan kau sembah Tuhan aku. Every 1 year dan tukar. Itu syarat dia. Okey, kalau kau nak suruh kita masuk Islam, kita masuk, ramai-ramai masuk. Kita sembah Allah. Tapi tahun depan kau kena sembah berhala, dia bilang. Sampai macam gitu, diorang punya negotiate. Tapi dalam bab akidah, kita tak boleh negotiate. Dalam bab muamalat boleh. Maka turunlah surah Al-Kafirun tadi. Kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada orang-orang kafir tu. Nak kata apa? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan sembah apa yang kau sembah dan kau pun tak akan sembah apa aku sembah. Kau pun tak pernah sembah apa yang aku sembah, aku pun tak pernah sembah apa yang kau sembah. Engkau dengan agama engkau, aku dengan agama aku. Walaupun diorang nak buat 1 tahun, Allah perintahkan Nabi Muhammad supaya jangan negotiate dalam bab akidah. Sebab tu kita kalau hidup bermasyarakat, walaupun kita ada kawan yang bukan Islam, kita boleh negotiate dengan diorang. Kita boleh berbaik dengan diorang. Walaupun jiran kita orang Cina ke orang India yang bukan agama Islam, boleh tak start kita berbaik-baik dengan dia? Boleh. Tapi bukan dalam bab akidah. Dia nak ajak kita jalan-jalan, kan? Pergi shopping, sama-sama dia, temankan dia ke apa, okey boleh. Tapi dia nak ajak kita pergi dia punya temple ke, nak ajak dia pergi church ke, kita tak boleh ikut. Itu dah melibatkan akidah. Dia mesti nak ada tu borderline. Dia nak ajak kita makan kat rumah dia, boleh, makan je lah. Tapi makanan yang halal. Sembelihan orang Islam dan pinggan mangkuk dia, kena pastikan dia tidak bercampur dengan najis-najis seperti injir dan sebagainya. Saya punya neighbor ni, saya dah 20 lebih tahun tinggal Woodland ni. Saya punya neighbor, very good neighbor. Dari muda sampai anak-anak dia pun dah besar, anak-anak saya pun dah besar. Padahal dia kecil-kecil depan kita. Sampai sekarang, very friendly. Rumah dia perai Cina, dia panggil saya datang makan. Saya datang. Saya minum air kotak, lepas tu saya makan biskut-biskut. Dia tengok saya tak makan, dia bilang, kenapa tak makan? There's no pork, dia bilang. It's all chicken je, dia bilang. Tapi dia tak faham. Saya kena terangkan dia. Sebab dia tak faham, kita kena terangkan. Maksud dia baik, saya kena terangkan dia. Sorry, dia bilang. Saya bukan tak makan chicken, saya makan, tapi saya nak Muslim slaughter. Kena terangkan dia. Dia ingat kita cuma tak makan babi je. Dia tak tahu pasal sembelihan. Jadi kita kena terangkan dia, kasi tahu. Oh, okey. So, tahun berikutnya, tahun depan, dia sebelah rumah dengan saya. Dia buat lagi Chinese New Year punya gathering. Dia panggil saya datang. Dia bilang saya apa? Dia panggil saya abang lah. Abang, this one is the makcik cook kan. Ada makcik, ada kantin kan. Tapi saya tengok, betul lah. Dia punya masakan memang nampak masakan orang Melayu ke lah. Ada rendang-rendang dia semua kan. Jadi kita kena yakin. Kalau makcik tu masak, maknanya makcik tu orang Islam, kita kena yakin dia halal untuk kita makan. Cuma pinggan mangkuk dia saya tak pakai. Saya balik rumah saya ambil pinggan mangkuk saya sendiri, saya ambil piring, saya buat sudu sebelah rumah. So the following years pula, tahun depan lagi, dia dah faham juga pinggan mangkuk pun tak boleh. Saya dah bilang, takut ada injir, ada apa kan. The following years pula, dia buatkan saya apa tahu? Muslim cook, Muslim food lah kira. Tapi pakai paper cup, paper plate. Okey lah, tak apa. Saya duduk makan kat rumah dia, paper cup, paper plate. Dia dah bilang makcik, jadi kita kena yakin. Kalau kita yakin dia halal, dia halal. Kalau benda tu halal sekalipun kita tak yakin, jadi haram. Dia bergantung pada apa yang kita yakin. Sebab tu kalau kita pergi rumah kawan-kawan kita jemputan kahwin contoh, kawan-kawan kita kan orang Islam, jemput anak dia kahwin, kita pergi kan. Dia taruh ayam, ada daging rendang, ada apa, kita buffet, kita ambil dan diam.
Jangan sibuk jumpa mak pengantin, kawan kita, best friend kita. Jangan sibuk tanya dia, ni beli kat mana ayam ni, siapa sembelih. Semua jangan. Kita yakin dia orang Islam, dia tahu dan ini adalah halal dah. Tak payah nak investigate deeper lagi. Nanti kita investigate deeper, kita jadi was-was. Benda yang halal tu pun menjadi haram. Jadi kita whack aja dah. Habis cerita. Nak yakin tu penting lah. Jadi maknanya kita boleh berbaik dengan orang-orang yang bukan Islam tapi bukan bab akidah. Bab akidah maknanya kita ada borderline. Kita kena draw line. Oh sorry, bab akidah tak boleh. Bab lain okey, kita boleh negotiate dengan orang. Kan? Sebab ayat tadi Allah dah bilang dia dengan dia apa dia sembah, kita dengan apa yang kita sembah. Dia dengan agama dia, kita dengan agama kita dah. Memang Allah cipta manusia macam tu. Kalau Allah nak cipta satu dunia ni, Allah nak ciptakan apa, semua manusia masuk agama Islam boleh tak? Boleh. Allah boleh kasih semua hidayah. Orang-orang kafir kat Amerika, kat Europe, kat mana Allah nak kasih boleh. Sengaja Allah tak nak kasih. Kan Donald Trump tu semua yang jahat-jahat dulu punya Donald Trump. Kalau Allah nak kasih dia hidayah, anytime dia masuk Islam. Tapi ada hikmah dia lah. Allah ciptakan manusia ni, ada yang Islam, ada yang kafir lah. Itu ada hikmah dia yang kita pun tak tahu apa behind that lah. Allah knows best. Okey, surah Al-Syu'ara. Ayat ke berapa ni, Jumari? 214 Ustaz. Okey, 214 baca ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzir asiratakal aqrabin. Okey, maksud dia wa anzir. Okey, dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabat kamu, kaum kerabatmu yang terdekat. Okey. Ini pula cerita pasal apa kaum kerabat yang terdekat ni bila ayat ni turun. Okey, ayat ni turun surah Al-Syu'ara. Dia turun sebab ada satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia turun tak ada sebab. Tapi selepas ni punya ayat baru ada sebab. Ayat ni tak ada sebab. Memang Allah perintah. Apa Allah perintah? Beri peringatan ni maknanya berdakwah. Kan? Berdakwah dengan kaum kerabatmu, yakni kaum keluarga yang terdekat. Beri peringatan serta ancaman. Maknanya Rasulullah diperintahkan Allah melalui ayat ini kau pergi berdakwah dengan kau family members. Keluarga-keluarga kau yang terdekat, siapa yang rapat dengan kau, ahli keluarga kan, adik-beradik, pakcik-pakcik kau dakwah dengan dia orang. Dan beri dia orang peringatan tentang kebesaran Allah, tentang nikmat-nikmat syurga. Lepas tu beri juga dia orang amaran. Kalau dia orang ingkar atau kufur dengan nikmat Allah, bagi amaran tentang apa kehidupan kat neraka macam mana dan sebagainya. Baik, bila Rasulullah dapat wahyu ini, Rasulullah terus pergi dekat Bukit Safar. Ini cerita pasal kat Mekah. Rasulullah pergi kat Bukit Safar, dia panggil semua dia punya family members. Bila dia panggil family members dia, antara family members dia adalah Abu Jahal. Abu Jahal tu bapa saudara dia. Abu Lahab sorry. Abu Lahab ni bapa saudara dia. Kan yang tabbat ada Abi Lahabiyun wa tab Abi Lahabiyun. Lahab lah ini dia. Okey, dikisahkan baginda Nabi SAW sedang mendatangi perkampungan para kerabatnya, maknanya family dia yang terdekat. Dia datang sana dan beliau pun memanggil sanak saudaranya untuk berkumpul di Bukit Safar. Yang Safar Marwah tu, orang buat tawaf, buat sa'i. Dia berkumpul kat sana. Baginda Nabi pun mengkhabarkan kepada Abu Lahab. Pasal Abu Lahab mesti datang. Abu Lahab bapa saudara dia. He's part of the family members yang nearest punya family members lah, keluarga terdekat. Untuk ikut serta. Kerana Abu Lahab juga termasuk keluarga terdekat baginda Nabi SAW. Baik, kerana menyadari wahyu surah Asy-Syu'ara, ayat yang ke-214 yang tadi Jumari baca tu, yang diterimanya harus disampaikan. Menerima atau menolak itu perkara lain. Ini kaedah dakwah. Allah suruh sampaikan, sampaikan aja. Sama ada dia orang nak terima atau dia nak tolak, itu bukan urusan Nabi Muhammad SAW. Itu urusan Allah. Nak kasih hidayah pada sesiapa terima
atau tak terima, Allah lagi maha mengetahui. Nah, bila Rasulullah sampaikan berita tentang agama Islam, kan, tiba-tiba Abu Lahab mengamuk. Dia mengamuk lah. Dia bilang apa? Setelah berkumpul di kaki bukit Safar tadi, beliau pun membuka pertemuan dan berbicara di hadapan kaum kerabatnya. Tiba-tiba Abu Lahab berteriak. Dia terpekik. Dia berteriak, mana dia pekik, sehingga mengejutkan para hadirin. Apa yang dia pekik? Dia pekik, celakalah kamu, wahai Muhammad. Nabi Muhammad ni anak saudara dia. Dia bilang, kau ni betul-betul celakalah Muhammad. Dia bilang, santai lah. Apakah hanya untuk ini saja kamu mengumpulkan kami semua? Teriaknya. Dia marah. Sebab kadang-kadang kita tengah sibuk, tiba-tiba ada orang panggil kita. Sekali cakap benda alamat nonsen lah dia ni. Orang tengah sibuk. Jadi Abu Lahab pun mungkin tengah sibuk. Pada dia, sebaran agama Islam ni nonsen lah Muhammad. Kau ni cerita apa ni? Aku tengah macam gini, kau ni betul-betul celaka. Macam itulah dia marah anak saudara dia. Kan? Lepas tu teriaknya sambil mengambil batu dan dilemparkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dia dah marah. Kan? Dia bilang, apa kau berbual Muhammad? Nonsen lah. Sudahlah, aku tak mau layan. Dia ambil batu, dia lempar. Nabi Muhammad kena lempar batu. Nampak? Bukan senang nak pertahankan agama Islam ni. Cuba kita bayangkan, selama ni kita hidup dah beberapa puluh tahun kat dunia ni, berapa banyak dakwah kita dapat. Dah berapa banyak orang kita nasihatkan. Kita pergi dakwah ni, pernah tak kita kena lempar batu macam Nabi Muhammad? Pernah tak kita kena ludah macam Nabi Muhammad? Tak pernah. Saya jadi ustaz ni pun paling-paling orang marah saya adalah, tapi orang lempar batu, ludah saya belum lagi. Bermakna, belum kuat lagi cabaran saya berdakwah nak berbanding dengan Rasulullah SAW bicara dakwah. Hebatnya sampai kat situ. Kan? Baik, ketika itu baginda Nabi SAW hanya diam. Diam sejenak kerana suasana menjadi riuh. Rasulullah tak melawan. Dia diam aja. Pasal dah kecoh-kecoh ni. Orang dah, Abu Lahab dah lempar dia batu, dah mati hamun dia. Dia tak lawan. Kenapa dia tak lawan? Sebab Abu Lahab tu bapa saudara dia. Dia kena jaga adab. Walaupun dia tak agree dengan apa yang Abu Lahab buat ni, dia tak suka, tapi dia tak boleh melawan sebab itu bapa saudara dia. Ini dari sudut adab. Penting adab ni. Jadi bila dia tak lawan, dengan muka merah padam, Abu Lahab melanjutkan, sama sekali belum pernah aku melihat orang yang datang pada keturunan orang tuanya dan kaumnya yang lebih keji daripada apa yang engkau tunjukkan itu. Pada saat itulah turun wahyu Al-Masad kepada Nabi Muhammad SAW. Maknanya dia bilang Nabi Muhammad, apa engkau ni betul-betul keji lah. Selama ni keluarga kita ni sembah berhala tak ada apa-apa pun. Tiba-tiba kau cakap jangan sembah berhala pula. Kau ni paling teruk biar anak dara. Macam itulah dia mengamuk. Dan dengan tiba-tiba menjadi asbab penyebab turunnya surah Al-Masad. Al-Masad ni surah Tabacadah lah. Kita cakap selalu Tabacadah. Tabacadah tu actually nama dia Al-Masad. Kak Junaidah nak baca Kak Junaidah surah ni? Cuba. Boleh Kak? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nir. Tarikkan roh. Roh dia kena tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Nir ada takrir. Okey. Tabbat yada. Jangan tabat. Dia tak nak tabat. Dia kena tabbat. Ada dua huruf ba situ. Tabbat yada. Okey. Abi lahabin wa tab. Ba tu apa kau kalah Kak? Kalkalah. Abi lahabin wa tab. Ada kau kalah kan huruf ba? Ada. Kau kalah apa tu? Kalah kubra. Bukan. Jamal, kau kalah apa tu? Akbar. Akbar. Sarah, kenapa Akbar Sarah? Apa tanda Akbar? Memang Ustaz asyik tanya saya je Ustaz. Mestilah. Orang paling banyak kena tanya yang cepat pandai yang ni tau. Untung awak saya tanya. Alah. Lepas Tanya saya tanya orang Husna ni. pula lepas ni. Husna standby Husna. Next bagi soalan. Okey. Kenapa dia Akbar? Sebab tanda sabdu. Sebab bersabdu. Bersabdu tu tasdid. Dia kira Akbar.
Jadi cara dia bounce tu lambat sikit lah. Sebab dia lambat sebab dia berat. Kenapa berat? Sebab dia ada 2 huruf. Dia tak lantung balik. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Dia tu lambat sikit dia keluar. Okey, yang nombor 2 ni dah cepat balik keluar sebab dia bukan akbar. Okey Kak, sambung tak? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Balkis kasab. Tu pun kau kalah lagi. Kau kalah apa Balkis? Ingat. Balkis pun lupa juga. Lisa. Qalqala kubra. Kubro. Sugro dia tanda mati. Di pertengahan kalimah. Tanda mati di penghujung kalimah mutawasita. Yang ini dia berbaris. Kasaba. Kan? Kasab. Sama juga. Yang ujung ni pun lahab. Kalau kubro. Kubro berbaris. Okey Kak, sambung je Kak. Kajian ada. Sayasla naran zata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Ham, dengung tak Kak? Ham. Dengung. Kenapa? Ada mim sabdu. Mim sabdu. Okey, nama hukum. Biruna. Wajibul guna. Yang ini dia keluar sabdu bukan disebabkan nun mati, bukan disebabkan tanwin, jadi dia tak boleh jadi idgham al-ghunnah. Dan dia pun tak boleh jadi idgham isnain syagir sebab bukan disebabkan mim mati. Dia tiba-tiba huruf ha masuk ke mim terus keluar sabdu. Dia panggil wajibul ghunnah. Ini nak tengok tapi dengung samalah. Dengung sama. Wajibul ghunnah ke, idgham al-ghunnah ke, dia mim tu tak kena dengung. Idgham isnain syagir pun sama juga. Okey Kak, sambung Kak ayat nombor 5. Fi jidha hablum mim masad. Okey. Maksud ayat ni pula, bila Abu Lahab tadi dah cerca Nabi, dah lempar batu pada Nabi dan dia juga berlalu pergi dengan isteri dia. Maknanya isteri dia pun bersekongkol jugalah. Isteri Abu Lahab pun tak suka Nabi juga. Itu kira makcik dia lah. Kira bapa saudara dia punya isteri kena mak saudara dia lah. Dia pun tak suka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bila orang berpaling dua-dua orang ni, suami isteri berpaling tinggalkan Nabi, Allah turunkan ayat ni. Apa ayat ni kata? Ayat ni kata apa dia bilang? Biar binasalah. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Pasal tangan dia ni yang lempar batu ni pada Nabi. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Apa yang dia usahakan pun dah tak berfaedah lagi, tak manfaat lagi dah. Dia akan menderita dengan api neraka yang marak menjulang. Allah dah cakap dah. Dan juga isterinya, seorang perempuan pemunggah kayu api. Di lehernya sejenis tali dari tali-tali yang dipintal. Ini adalah kata-kata majas, kiasan. Tali-tali yang dipintal. Maksudnya, tali yang mencerutkan leher dia sendiri. Ini kaedah. Nanti kalau kita masuk bab ilmu bahasa Arab, dia satu bab ilmu balaghah. Nanti insyaAllah saya tunjukkan. Macam mana nak tengok ilmu balaghah ni bercara kias lah. Macam orang Melayu lah. Orang Melayu pun kadang-kadang kata ada benda yang secara direct. Orang kata dia kias-kiaskan kan. Macam itulah. Bahasa Arab pun ada juga. Ini dari sudut kaedah asbabun nuzul. Contoh asbabun nuzul untuk ayat ni tadi. Disebabkan peristiwa yang tadi, Nabi Muhammad dilempar batu, maka ayat ni pun turun. Itu cara dia. Okay, insyaAllah minggu depan saya akan sambung asbabun nuzul yang kelima pula. Saya ada ambil 6 ke 7 lah. Minggu depan saya ambil yang kelima punya asbab. Maknanya sebab. Ini cuma nak tunjuk saja. Macam mana sebab ayat ni turun, kenapa ada peristiwa apa kan. Jadi dari sini baru ulama-ulama mufassir ni, yang ulama-ulama tafsir, dia boleh mengeluarkan hukum sebab dia tahu ada cerita-cerita di sebalik kejadian-kejadian tertentu. Daripada kejadian itulah mereka boleh menafsirkan sesuatu ayat Quran.
Okey, ada apa-apa nak tanya dulu tak ada ni? Nak tanya apa-apa? Siapa nak tanya? Jumari, anything to ask? Tak ada Ustaz. Okey, kalau tak ada apa-apa nak tanya, Lisa, Kak Ju, okey? Nak tanya? Tak ada Ustaz. Kak Junaida, okey? Ya, tak ada. Boleh siapa Sarah? Ros? Siapa ada Ima? Jamal nak tanya apa-apa? Asbabun nuzul ni bagus sebab apa dia banyak sejarah cerita. Nak kena faham sejarah lah. Sebab tu kita asbabun nuzul ni selalu dia akan ceritakan sejarah dulu baru dia bilang ayat ni turun. Sebab ada cerita di sini tu. Pun kita kenal sejarah bagus. Dalam apa bidang pengajaran pun selalu kalau perasan saya mengajar ni saya suka start daripada sejarah dulu. Pasal sejarah ni penting. Kita nak belajar ulum Quran pun saya start pada sejarah Al-Quran dulu. Memang penting lah sejarah ni penting. Boleh kita nampak daripada gambaran. Okey, kalau tak ada apa-apa nak tanya, kita tutup dengan baca tasbih kafarah dan juga doa khatamul Quran insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.